sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan isu mengenai penularan penyakit daripada haiwan. Maksud penularan penyakit daripada haiwan adalah penyakit daripada haiwan itu merebak sama ada antara haiwan ke haiwan ataupun haiwan kepada manusia. Maksud lain bagi penularan penyakit daripada haiwan ni bukan maksud lain. Kita boleh panggil sebagai penyakit zoonotik, di mana penyakit zoonotik ini maksudnya adalah penyakit yang boleh menjalar daripada haiwan vertebrata kepada manusia. Jadi skop isu untuk isu ini ialah punca penyakit dan langkah yang perlu diambil untuk mencegah penularan penyakit di mana saya akan mengambil 3 punca penularan penyakit dan langkah untuk mencegah penularan penyakit daripada haiwan. Punca pertama penularan penyakit daripada haiwan adalah pendedahan langsung. Maksud pendedahan langsung adalah apabila manusia itu dia menyentuh haiwan. Maksudnya di sini sama ada manusia itu dia digigit ataupun dicakar ataupun kontak langsung dengan benda liar haiwan itu, contohnya daripada air liur dan darah haiwan. Saya akan ambil contoh apabila seorang ini dia digigit oleh seekor anjing liar, di mana kebiasaannya anjing liar ni dia mempunyai virus rabies ataupun penyakit anjing gila, yang apabila seorang itu digigit dia akan dijangkiti dengan penyakit itu dan dia boleh menjadi gila. Jadi apabila ini berlaku kepada seorang, dia perlulah pergi ke hospital dan mendapat rawatan segera, dan kebiasaannya hospital akan memberi suntikan tetanus bagi mencegah jangkitan tersebut. Contoh lain adalah jangkitan spororikosis pada seorang yang mempunyai luka terbuka pada kulit kerana terdedah kepada kucing yang dijangkiti ulat. Okey. Jadi yang kedua, punca kedua bagi penularan penyakit daripada haiwan adalah kontak tidak langsung dengan haiwan. Maksud kontak tidak langsung dengan haiwan adalah suatu laluan infeksi yang sering mengakibatkan manusia dijangkiti oleh penyakit zoonotik. Ini berlaku apabila manusia terdedah kepada bahan yang telah digunakan atau dihinggapi oleh haiwan yang dijangkiti atau membawa kuman tersebut. Contohnya penyakit taun atau kolera yang dibawa oleh lalat. Maksud saya dalam badan kalau kita makan daging yang tidak dijaga dengan baik. Contoh lain seperti bakteria E. coli yang terdapat pada telur ayam yang tercemar. Jadi kalau kita makan telur ayam, sebelum kita makan kita pergi beli kan. Jadi kalau kita beli telur, kita kena tengok kualiti telur tersebut sama ada baik ataupun tidak. Langkah yang perlu diambil bagi mencegah penularan penyakit daripada haiwan, yang pertama adalah daripada diri kita sendiri, iaitu kita mestilah memberi perhatian kepada haiwan-haiwan di sekeliling kita. Di mana maksudnya di sini adalah kita perlu berwaspada apabila terdapat haiwan yang menunjukkan simptom tidak sihat, seperti haiwan tersebut yang mengalami batuk, selesma ataupun demam. Jadi apabila kita mendapati benda-benda ni, kita perlulah menjauhi diri kita daripada haiwan tersebut, dan kita mestilah menjaga kebersihan diri dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun selepas menyentuh haiwan tersebut, ataupun dengan sebaik-baiknya kita perlulah membersihkan tempat-tempat yang selalu dikunjungi haiwan tersebut supaya kuman-kuman tu mati. Langkah yang terakhir adalah pihak berkuasa perlu mengambil tindakan segera. Contohnya, semburan kabus ataupun fogging mestilah dilakukan secara berkala bagi kawasan-kawasan yang disyaki mempunyai wabak demam denggi. Jadi apabila semburan fogging ini dilakukan secara berkala, jadi pembiakan nyamuk Aedes akan dapat dikawal. Itu saja. Terima kasih.